Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kurnianya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Semoga pertemuan dan pengajian kita pada kali ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita untuk kita memahami akan mengapa kita perlu kepada undang-undang jenayah Islam, iaitu dalam tajuk faktor-faktor keberkesanan undang-undang jenayah Islam. Kita telah pun menyebut yang pertamanya memberikan kesedaran kepada penjenayah dan masyarakat. Kemudian pada kali ini ialah faktor yang kedua, ia sebagai pencegahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkatan kepada penduduk bumi yang melaksanakan undang-undang Islam dengan mencegah perbuatan jenayah daripada berleluasa. Keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dirasai apabila undang-undang Islam dilaksanakan oleh manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bima kasaba nakalan minallah. Dalam perkara mencuri, Allah kata, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah kamu potong tangan kedua-dua mereka sebagai balasan apa yang mereka lakukan dan sebagai pencegahan daripada Allah. Allah nyatakan sendiri nakalan minallah, pencegahan. Cegahan terlibat dengan jenayah mencuri adalah rahmat ke atas orang-orang yang ingin melakukan jenayah. Ini kerana hasratnya terhenti disebabkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pencegahan itu. Ia juga sebagai rahmat kepada masyarakat apabila bebas daripada fenomena jenayah. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyatakan yang perkataan nakalan membawa maksud iktibar dan bagi orang yang melihat hukuman untuk menjauhkan diri
mereka daripada melakukan perkara yang keji. Nampak? Maknanya keberkesanan undang-undang jenayah Islam itu selain daripada ia memberikan kesedaran, keinsafan kepada penjenayah maupun kepada orang ramai, ia juga sebagai pencegahan. Makna yang mencegahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mencegah dengan erti kata iaitu orang ramai dapat mengambil iktibar, pengajaran. Orang ramai dapat mengambil pengajaran dan iktibar sebagaimana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Perkataan nakalan itu bermaksud iktibar bagi orang yang melihat hukuman untuk menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang keji. Ini dia, maknanya kita kena faham. Sebagai pencegahan itu makna Allah yang mencegah, bukan manusia. Bukan manusia mencegah, Allah yang mencegah. Bila Allah yang mencegah, siapa yang boleh dapat menyekat, menghalang? Tak ada siapa. Allah Ta'ala dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Bila mana ia menghendaki sesuatu, ia mengatakan jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusannya bila mana ia menghendaki sesuatu, ia menyatakan jadi, maka jadi. Itu suatu yang begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pokok pangkalnya kita kena melaksanakan dulu syariat Allah, hukum Allah. Pokok pangkalnya kita kena bantu Allah dulu, menolong agama Allah, menegakkan agama Allah. Maka nanti Allah akan menolong kita. Ini merupakan suatu yang kita kena faham. Di mana Allah kata in tansurullaha yansurkum. Sekiranya kamu bantu agama Allah, pasti Allah bantu kamu. Ini sejarah kalau kita lihat buktinya tuan-tuan. Sejarah dalam peperangan-peperangan corak secara kasar, memang tentera Islam kalah dengan bilangan yang kecil, minoriti, dengan kelengkapan yang cukup lemah, kurang dibandingkan dengan musuh yang begitu ramai. Bilangan mereka ditambah dengan kelengkapan yang cukup, secara zahirnya semacam nak pergi bunuh diri lah. Begitulah lebih kurang. Tetapi kenapa tentera Islam menang? Siapa yang memberikan kemenangan? Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena yakin, percaya, beriman kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan satu janji daripada Allah. Allah berjanji Allah akan mencegah. Bukan manusia yang janji, tuan-tuan. Walaupun ada motor janji ditepati. Belum tahu lagi lah betul ke tidak kan. Tapi nak sebut Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Ini kita kena yakin, percaya. Masalah ni kita tak buat lagi. Itu sebab hasil tak ada. Cuma orang tanggapan orang saja hari ini. Orang saja memberikan tanggapan ini.